Selepas gagal jatuhkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan selepas pelbagai cara modus operandi yang mereka cari lakukan untuk menjatuhkan kerajaan hari ini, dan Perdana Menteri menemui kegagalan dengan pelbagai persepsi yang mereka lakukan dengan himpunan kononnya 1 juta rakyat Malaysia mahukan Perdana Menteri untuk turun untuk letak jawatan dan sebagainya, juga menemui kegagalan sahabat-sahabat semua. Dan hari ini sekali lagi politikus sampah masyarakat yang ada pada hari ini, geng-geng pembangkang, sekali lagi mencabar kuasa yang di Pertuan Agong dalam hal pengampunan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak layak jadi Perdana Menteri dan harus meletak jawatan. Sahabat semua, ini adalah persepsi dan cubaan berkali-kali yang dilakukan oleh pihak pembangkang. Tahun sebelum ini, tahun 2019, perkara ini telah digunakan untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim, tapi menemui kegagalan. Sekali lagi sahabat semua, mereka cuba membina persepsi dan menggunakan modus operandi yang sama untuk menjatuhkan Perdana Menteri. Jadi kita akan ulas perkara ini dengan bukti dan juga berita-berita yang menyebut kegagalan cubaan untuk mencabar kuasa yang di Pertuan Agong dalam hal pengampunan terhadap Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi untuk yang pertamanya, saya ingin membawakan anda sahabat semua untuk menonton satu video sidang media hari ini, 12 Ogos 2025. Kononnya deklarasi dalam sidang media ini kerana Anwar dikatakan hilang kelayakan Perdana Menteri yang difailkan oleh seorang individu, P. Wartimuti, seorang peguam dan presiden parti MEP. Individu ini sebenarnya sebelum ini bersama dengan UMNO dan pernah menjawat jawatan sebagai timbalan dan sebagainya. Selepas itu bersama dengan Pakatan Harapan turut menjawat sebagai menteri atau timbalan menteri ketika Mahathir menjadi Perdana Menteri. Dan selepas itu dari hari ke hari beliau keluar daripada Perikatan Pakatan Harapan dan menjadi pembangkang bersama-sama dengan pembangkang hari ini. Dan hari ini sahabat semua, beliau mengambil langkah untuk sekali lagi mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak layak jadi Perdana Menteri kerana membuat penipuan di dalam hal pengampunan dan sebagainya. Itu antara dakwaan dan juga apa yang dinyatakan oleh puak-puak pelampau politikus-politikus ini. Jadi mari kita lihat kenyataan media hari ini. Agak panjang tapi saya mungkin ambil part yang terawal saja. Perkara 48/1/I Perlembagaan Persekutuan, Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah seorang yang hilang kelayakan daripada menjadi mana-mana ahli Dewan Parlimen kerana telah disabitkan dengan suatu kesalahan dan dijatuhkan hukuman penjara melebihi 1 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan yang hadir, rakan-rakan daripada media dan juga rakan-rakan kita daripada cawangan khas PDRM. Selamat tengah hari. Bersama saya pada hari ini adalah Peguam Encik Kartigason Shanmugam dan juga Peguam Encik Rafiq Rashid, dan di sebelah kanan ujung sekali ialah Encik Siva Kumar, Timbalan Presiden Parti MEP, dan di sebelah kiri ujung sekali ialah Encik Kumaran, Naib Presiden Parti MEP. Pertama sekali saya ingin menyatakan di sini bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim telah dilantik sebagai Ahli Parlimen Kawasan Tambun pada 19 hari bulan November tahun 2022. Dan juga beliau dilantik sebagai Perdana Menteri pada 24 hari bulan November tahun 2022. Sebelum pilihan raya umum ke-15, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah disabitkan dengan kesalahan jenayah yang serius berkaitan dengan kesalahan seksual dan dijatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun.
Datuk Seri Anwar kemudiannya telah diberikan pengampunan di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 16 Mei 2018 berikutan mesyuarat lembaga pengampunan yang bersidang pada tarikh yang sama. Semasa pilihan raya umum ke-15 yang diadakan pada 19 November 2022, Datuk Seri Anwar bertanding bagi kerusi Parlimen kawasan Tambun dan telah diisytiharkan sebagai calon yang telah memenangi kerusi tersebut. Walau bagaimanapun, menurut perkara 48/1/I Perlembagaan Persekutuan, Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah seorang yang hilang kelayakan daripada menjadi mana-mana ahli Dewan Parlimen kerana telah disabitkan dengan suatu kesalahan dan dijatuhkan hukuman penjara melebihi 1 tahun. Pada masa material, iaitu pada masa pencalonan dan pemilihan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tempoh kehilangan kelayakan selama 5 tahun yang ditetapkan di bawah perkara 48/1/I dibaca bersama dengan perkara 48/3 Perlembagaan Persekutuan masih berkuat kuasa. Perkara 48/3 seterusnya memperuntukkan bahawa kehilangan kelayakan sedemikian boleh dibatalkan. Saya ulang ya. Kehilangan kelayakan sedemikian boleh dibatalkan oleh Yang di-Pertuan Agong dan hendaklah jika tidak dibatalkan diteruskan selama tempoh 5 tahun. Dalam hal ini, tiada pembatalan yang nyata terhadap kehilangan kelayakan yang dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong mengikut perkara 48/3 Perlembagaan Persekutuan menyebabkan Datuk Seri Anwar tidak layak bertanding dalam pilihan raya umum ke-15 ataupun dipilih sebagai ahli parlimen. Jadi sahabat semua, itu antara kononnya alasan yang cuba diberikan oleh pihak pembangkang ini, sahabat-sahabat semua. Sedangkan hakikatnya, ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim ya telah pun diberikan pengampunan penuh. Jadi maksudnya semua kesalahan yang kita tahu itu antara pendakwaan politik telah pun diampuni sepenuhnya. Dan apabila diampuni sepenuhnya, kita rakyat Malaysia, kita rakyat orang kampung pun tahu bahawa apabila pengampunan penuh itu telah dilaksanakan oleh Yang di-Pertuan Agong, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak lagi terikat dengan perkara-perkara sebelum ini, dipenjarakan, pelakar dan sebagainya. Dan beliau layak untuk bertanding ya dalam mana-mana pilihan raya seperti mana yang telah pun berlaku. Tapi kita nampak seakan-akan pembangkang yang terdesak ini cuba membelakangkan hal pengampunan ini, dan juga seakan-akan mereka ini mencabar kuasa Yang di-Pertuan Agong, sahabat-sahabat semua. Sebab siapa yang memberikan pengampunan ini kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Tentunya Yang di-Pertuan Agong pada ketika itu. Ya, pengampunan ini bukan pengampunan separuh, tapi adalah pengampunan penuh yang dipohon oleh pemohon sendiri, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga diluluskan dan dibenarkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi layak. Di mana keadaannya, kenapa tidak layak dan sebagainya. Jadi untuk kita melihat sama ada benar atau tidak penipuan modus operandi yang cuba dilakukan oleh pihak pembangkang ini, mari kita lihat dan ulang semula beberapa tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2021, sahabat-sahabat semua. Sebenarnya isu ini pernah dicabar oleh seorang individu ya apabila mencabar hal pengampunan yang telah diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, lalu beliau saman, beliau heret pengampunan hal itu dan Datuk Seri Anwar di mahkamah ya, mahkamah. Jadi apa yang berlaku selepas perbicaraan demi perbicaraan, mahkamah membatalkan saman yang mempersoalkan pengampunan diraja terhadap Perdana Menteri kita hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sahabat semua, seperti yang saya katakan, mereka menggunakan cerita lama
cerita basi, mengulang perkara yang sama. Untuk apa? Untuk mensensasikan kononnya Datuk Seri Anwar tidak layak ataupun hilang kelayakan sebagai ahli parlimen dan harus meletak jawatan. Poinnya adalah mereka cuma mau mendesak Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk letak jawatan dan juga memperbodohkan penyokong-penyokong mereka yang memang bodoh, yang senang diperbodohkan, dipermainkan dan sebagainya. Para walan-walauntit dan penyokong-penyokong pembangkang hari ini. Jadi mari kita baca ya kenyataan media ini, sahabat semua. Ini bukan kenyataan daripada saya sendiri, tapi kenyataan media yang melaporkan kenapa mahkamah membatalkan saman yang mempersoalkan hal pengampunan diraja terhadap Perdana Menteri kita. Dan berita ini disiarkan pada 21 September 2021 ya, selepas beberapa tahun ya dibicarakan. Jadi Mahkamah Rayuan membatalkan saman yang difailkan seorang peguam. Yang memfailkan ini adalah seorang peguam juga ya. Dan sekarang ini yang menyatakan kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak layak dan harus letak jawatan, dan seolah-olah mempersoalkan kuasa yang dipertuan agung ini adalah seorang peguam bersama dengan peguam yang kita tahu peguam kepada sitro-sitro pembangkang Perikatan Nasional dan sebagainya. Yang mempersoalkan, peguam yang memfailkan ini, beliau mempersoalkan kesahian pengampunan diraja yang diperoleh oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi sabitan kes liwatnya. Semasa membatalkan saman oleh Muhammad Khairul Azman Abdul Aziz, Mahkamah membenarkan rayuan Anwar dan Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang menolak permohonan mereka untuk membatalkan saman itu. Panel 3 hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada Datuk Has Zana, Mahat Datuk Indra Muhammad Sofian dan Abdul Razak dan Datuk Lee Heng Chiong memutuskan bahawa dakwaan Muhammad Khairul Azam terhadap perayu jelas tidak kukuh kerana beliau tidak menyatakan sebarang alasan tindakan terhadap mereka. Dalam penghakimannya, Hakim Hasana mengetuai panel hakim berkata, Muhammad Khairul, individu yang menyaman Datuk Seri Anwar ini adalah Muhammad Khairul Azam, tidak mempunyai hak untuk mempersoal pengampunan atau nasihat yang diberikan oleh lembaga pengampunan kepada Yang di-Pertuan Agong dalam memberi pengampunan. Mari kita ulang sekali lagi kenyataan ini, ya. Muhammad Khairul Azam tidak mempunyai hak untuk mempersoal pengampunan atau nasihat yang diberikan oleh lembaga pengampunan kepada Yang di-Pertuan Agong dalam memberi pengampunan. Jadi, kalau kita tukar Muhammad Khairul, Perikatan Nasional, geng-geng pembangkang hari ini juga tidak mempunyai hak untuk mempersoalkan hal pengampunan atau nasihat yang diberikan oleh lembaga pengampunan kepada Yang di-Pertuan Agong dalam memberikan pengampunan penuh kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi, sahabat semua, jelas apa yang dilakukan oleh pihak pembangkang hari ini hanyalah cubaan, ya, cubaan mereka, poksilap sekali lagi, dan juga mungkin untuk membina persepsi, ya, kononnya Datuk Seri Anwar tidak layak kerana ada kes dan sebagainya. Tetapi jelas di mahkamah menyatakan bahawa mereka tidak mempunyai hak untuk mempersoal pengampunan atau nasihat yang diberikan oleh lembaga pengampunan kepada Yang di-Pertuan Agong dalam memberikan pengampunan. Jadi seakan-akan kita boleh nampak kerana keterdesakan mereka, ya, mencari jalan kerana pelbagai perkara, pelbagai modus operandi yang mereka lakukan untuk menjatuhkan kerajaan dan menjatuhkan Perdana Menteri menemui kegagalan. Dan ini adalah langkah terkini untuk mereka cuba menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan saya percaya, kalaupun kes ini masuk mahkamah dan sebagainya, keputusan yang sama bakal diperoleh, yaitu mereka tidak mempunyai hak untuk mempersoalkan pengampunan. Kalau mereka masih mempersoalkan, maknanya mereka menjadi kumpulan yang derhaka kepada Yang di-Pertuan Agong, menderhaka kepada sistem raja kita dan sistem perlembagaan kita. Jadi sahabat semua,
Itu antara perkara yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Dan kalau kita lihat juga pada 10 Jun, 10 Jun tahun 2019, Taqiyuddin ya disiasat, diambil keterangan karena turut ya mempersoal kuasa yang di Pertuan Agung dalam hal pengampunan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sahabat semua, pastinya apa yang mereka rencanakan sekarang ini akan menemui kebuntuan karena mereka tidak mempunyai hak dan mereka mencabar. Ini satu cabaran yang tidak percaya dengan apa yang sedang berlaku. Mereka mempertikai, mencabar dan sebagainya. Bagi saya ini adalah satu tindakan yang tidak bertanggung jawab dan keterdesakan mereka bermain politik dan sebagainya. Dan seorang pemimpin daripada PKR, pemimpin muda Haziq, mengatakan jangan pertikai pengampunan Anwar, kelulusan dibuat secara betul. Itu antara kenyataan beliau. Mari kita baca dahulu. Tindakan setengah pihak terus mempertikaikan pengampunan diraja yang diperoleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 2018, seolah-olah mempertikaikan kuasa yang di Pertuan Agung. Ini yang saya katakan tadi. Pengarah komunikasi Angkatan Muda Keadilan Haziq Asfar Ishak berkata, prosedur pengampunan tersebut telah dilakukan secara jelas dengan permohonan oleh keluarga Anwar kepada lembaga pengampunan dan dipersetujui oleh yang di Pertuan Agung Sultan Muhammad pada 2018. Jadi keberadaan rayuan Datuk Seri Anwar dan lembaga pengampunan sudah jelas diterangkan dalam kenyataan media. Pembebasan penuh beliau yang dikeluarkan oleh Istana Negara pada 16 Mei 2018 dan keluarga Anwar telah mengemukakan permohonan pengampunan diraja sejak 24 Februari tahun 2015 ditolak dan telah melakukan rayuan. Rayuan yang dibuat membolehkan Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung dengan nasihat lembaga pengampunan memberi pengampunan tersebut, katanya dalam satu kenyataan. Oleh itu Haziq dalam kenyataan ini menyelar kenyataan Ketua Pemuda UMNO yang mempertikaikan pengampunan diraja yang diperoleh oleh Datuk Seri Anwar pada detik awal tertubuhnya Kerajaan Pakatan Harapan. Beliau menyifatkan tindakan tersebut sebagai dangkal kerana mempersoalkan perkara yang terang lagi nyata. Katanya pihak yang membawa kes berkenaan ke mahkamah selepas itu juga gagal menggugat keputusan pengampunan diraja berkenaan kerana hal itu merupakan kuasa agung dan lembaga pengampunan menjalankan tugasnya dengan betul. Mahkamah Persekutuan telah mengesahkan penghakiman Mahkamah Rayuan pada tahun 2021 yang memutuskan bahawa lembaga pengampunan yang memberi nasihat kepada yang di Pertuan Agung untuk memurniakan pengampunan kepada Anwar telah dibentuk secara sah dan betul di bawah Perlembagaan Persekutuan, katanya. Jadi ini yang saya bacakan tadi sahabat semua, bahwa modus operandi yang mereka lakukan ini ternyata satu penghinaan, mempertikaikan kuasa yang di Pertuan Agung dalam hal pengampunan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, satu yang amat-amat memalukan. Jadi sahabat semua, itu dia perkara yang mereka buat hari ini pernah dilakukan. Persamaan terhadap pengampunan ini dikatakan tidak betul dan sebagainya, namun gagal di mahkamah. Dan sekali lagi mereka mengulang perkara yang sama dan pastinya keputusannya adalah keputusan yang sama, yaitu mereka tidak mempunyai hak untuk mempertikaikan keputusan yang telah dibuat oleh lembaga pengampunan kepada yang di Pertuan Agung. Jadi sahabat semua, apa pandangan Anda? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.